Baik, para pelajar. Sekarang kita akan pergi kepada penggunaan muka type dalam aplikasi multimedia. Bagi memastikan teks yang digunakan dalam sesuatu persembahan multimedia dapat memainkan peranannya dengan lebih berkesan, beberapa faktor perlu diberi perhatian. Antaranya ialah jumlah teks yang patut diletakkan pada setiap skrin atau pada setiap baris, format atau bentuk paparan teks, jarak langkau, pemilihan warna yang digunakan dan sebagainya terhadap pengguna sasaran produk juga fungsinya. Okay. Jadi dia berbeza mengikut pengguna lah. Okay. Ini sebagai contoh, sekiranya pengguna sasaran adalah golongan kanak-kanak, teks yang digunakan adalah lebih sesuai diminimumkan. Teks tak payah banyak sangat, sikit saja. Budak-budak yang kecil, dia nak senang membaca, dia nak bagi mudah membaca. Untuk mengelakkan kebosanan, muka type dan font yang digunakan pula perlulah bersesuaian, seperti menggunakan kategori muka type sans serif dan tidak menggunakan kategori muka type dekoratif, kerana ianya akan menyukarkan kanak-kanak untuk membaca. Sebab mereka baru nak kenal huruf. Saiz teks pula perlulah lebih besar berbanding saiz teks yang biasa digunakan oleh golongan dewasa. Warna yang digunakan mestilah menarik, berwarna-warni dan menonjolkan keseronokan. Seperti teks yang terdapat dalam buku kanak-kanak lah macam ni. Ini buku kanak-kanak yang baru mula ingin belajar membaca. Besar kan? Dan ada warna, perbezaan warna bagi suku kata yang berkaitan. Baik. Penggunaan teks untuk produk multimedia yang berbeza juga mempunyai kesesuaian yang tertentu. Sebagai contoh, produk multimedia yang dipersembahkan secara elektronik seperti aplikasi multimedia atau laman sesawang, seboleh mungkin penggunaan teks haruslah diminimumkan, melainkan aplikasi yang dibina mengandungi bahan rujukan yang banyak dan menyeluruh. Membaca teks yang dipaparkan pada skrin komputer agak sukar dan meletihkan sekiranya ianya disediakan dalam kuantiti yang banyak. Pemilihan kategori muka type bagi bahan bacaan elektronik adalah agak berbeza dengan bahan bacaan dalam bentuk bercetak. Persembahan teks pada skrin yang sedemikian akan mengalami masalah kerana resolusi skrin komputer adalah kurang berbanding dengan cetakan. Oleh yang demikian, muka type jenis serif biasanya akan menyebabkan skrin persembahan kelihatan lebih padat dari sepatutnya. Oleh yang demikian, dalam banyak keadaan muka type jenis sans serif biasanya merupakan pilihan utama bagi memaparkan isi kandungan, manakala muka type jenis serif pula digunakan sebagai tajuk bagi persembahan secara elektronik. Serif juga didapati mampu membantu memudahkan teks dibaca kerana ianya membolehkan mata dipandu oleh garis luaran atau serif yang ada pada teks. Atas dasar tersebut, muka type jenis serif sering digunakan bagi memaparkan teks utama, sesuatu bahan bercetak seperti buku, akhbar dan sebagainya. Jadi kita boleh tengok contoh di sini. Serif digunakan untuk tajuk, sans serif digunakan untuk isi kandungan. So lihat perbezaannya. Contoh penggunaan sans serif dan serif. Baik. Penggunaan teks untuk produk multimedia yang mempunyai fungsi berbeza juga mempunyai kesesuaian yang tertentu. Pemilihan jenis muka type bergantung rapat juga dengan objektif serta fungsi. Sebagai contoh, sekiranya membangunkan sebuah aplikasi yang berkaitan dengan sejarah Melaka dan kesan terhadap pembangunan Malaysia,
maka aplikasi tersebut pastinya menggunakan teks secara optimum di dalam penyampaian maklumat yang berkaitan. Dalam keadaan ini, pemilihan muka type dari kategori dekoratif untuk digunakan di bahagian tajuk, contohnya, amatlah bersesuaian dengan zaman Kesultanan Melaka. Okay. Bagi fungsi periklanan pula, teks yang digunakan perlulah mempunyai warna yang menarik dan muka type dekoratif yang sesuai supaya dapat menarik perhatian pengguna yang melihat. Ini contoh. Okay. Contoh penggunaan teks pada poster. Okay. Baik. Penggunaan teks yang efektif. Bagi memastikan teks dapat memainkan peranannya untuk menyampaikan maklumat dengan berkesan, maka terdapat beberapa faktor yang perlu diberi perhatian. Okay. Nombor 1, ringkas dan padat. Penggunaan teks haruslah diminimumkan bergantung kepada keperluan teks dalam sesuatu persembahan. Penggunaan bullet point dapat mengurangkan kepadatan teks. Okay. Bullet point ni macam ada point form lah. Okay. Nombor 2, kebolehbacaan teks. Pastikan teks boleh dibaca. Antara faktor yang mengganggu proses kebolehbacaan teks adalah saiz, jenis muka type, saiz, leading dan kerning, serta warna teks yang berkontra dengan warna latar. Okay. Nombor 3, kedudukan teks yang konsisten. Kedudukan teks yang berubah-ubah akan mengganggu konsentrasi pengguna. Jarak margin dari frame skrin juga perlulah sesuai dan dihadkan sempadannya. Nombor 4, penggunaan kesan khas teks. Kesan khas teks yang terlalu banyak akan menyebabkan capaian maklumat menjadi lambat dan mengganggu proses penyampaian maklumat. Okey. Ini contoh. Okey. Baik. Sekarang, para pelajar, kita pergi kepada reka letak teks. Reka letak layout, okey, dalam bahasa Inggeris, atau komposisi halaman adalah cara mengatur teks dan grafik pada satu halaman. Komposisi yang baik bukan sahaja mudah dipahami, tetapi juga lebih berkesan dalam menyampaikan mesej kepada pengguna. Terdapat beberapa panduan yang boleh digunakan semasa membuat reka letak sesebuah halaman, iaitu A. Penjajaran dan keseimbangan. Penjajaran dan keseimbangan teks. Ini contoh. Okay, garisan-garisan ini mewakili teks lah. Okay. Pilih grafik yang menarik dan mempunyai hubung kait dengan teks. Seimbangkan reka letak visual dengan teks. Okay. B. Peraturan sepertiga. Ini adalah contoh peraturan sepertiga. Okay. Objek yang penting harus ditempatkan sama ada sepanjang dua garis, mengufuk atau menegak. Okay. Menegak macam ini, mengufuk macam ini. Objek tersebut juga boleh diletakkan pada titik persilangan garis, mengufuk dan menegak. C. Penggunaan ruang kosong, white space. Menambah ruang kosong di tempat yang tepat. Ia bertujuan untuk menjadikan rekaan halaman tidak sesak, ada ruang rehat, serta memudahkan kebolehbacaan teks. Ini contoh penggunaan ruang kosong. Okay, di sini. Okay. Baik, jangan risau ya para pelajar. Mudah saja sebenarnya. Nanti kita akan buat bersama-sama dalam tulisan Adobe Photoshop. Tapi segala ilmu-ilmu yang ada di dalam modul ini, saya harap para pelajar cuba untuk menghafalnya. Itu perkara yang baik.
hafal adalah perkara yang baik. Okey? Baik.